Kata Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, ikhlas ini juga perlu kepada guru. Ikhlas ini perlu kepada bimbingan. Ikhlas bukan boleh baca buku sendiri. Kita baca buku 400 buku pun tentang ikhlas. Kalau tidak dibimbing, kita tak akan ikhlas. Ikhlas ni perlu teguran. Ikhlas ni perlu kepada bimbingan. Ikhlas perlu kepada pegangan tangan daripada guru yang ikhlas, yang akan menurunkan ikhlas tadi kepada muridnya. Karena ikhlas ini adalah musalsal. Ikhlas ini adalah sambungan. Karena itu Sayyidina Jibril alaihi salam ketika ditanya oleh Sayyidina Rasul ditanya oleh sahabat Nabi, "Mal ikhlas?" Sayyidina Rasul kata, "Tunggu sebentar, saya nak tanya kepada Sayyidina Jibril." Bila tanya kepada Sayyidina Jibril, "Mal ikhlas?" Maka ditanya pula oleh Sayyidina Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah. Maka Allah Taala kata, "Al-ikhlas sirrun min asrari." Ikhlas adalah rahsia-rahsiaku. Itu habis lah. Maknanya sir ikhlas ini sir faqdul ikhlas. Habis. Maka diwarisi kepada Sayyidina Jibril, diwarisi kepada Sayyidina Rasul, diwarisi kepada para sahabat, diwarisi kepada tabi'in, diwarisi sampai kepada generasi ulama. Ulama yang ikhlas pula mewarisi kepada para muridnya, dan akan keluar murid-murid yang ikhlas daripada ulama yang ikhlas. Karena ikhlas ni warisan. Karena itu Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani kata, "Al-ikhlas la budda min wujudi man rabba an-nas fihi." Maksudnya mesti ada murabbi yang mendidik kita dengan ikhlas tersebut. Yang tu. Kalau tidak kita akan jadi gelong. Tak tahu nak pergi ke mana. Kita dah rasa kita ikhlas dah, pokoknya tak ikhlas lagi. Kerana ikhlas ni lupakan ikhlas. Ikhlas ini melupakan keikhlasan tersebut. Dan bila duk ingat lagi, lupakan lagi. Lagi dalam lagi ikhlas. Itu maksud ikhlas. Hai saudara, hadirkanlah niatmu, tuntut ilmu, cari redha Tuhan. Wahai saudara, hadirkanlah niatmu. Untuk apa? Untuk kita tuntut ilmu, mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Ini saya senaraikan apa niat yang perlu kita hadirkan ketika menuntut ilmu. Yang pertama apa dia? Untuk kita cari redha Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah agar kejahilanmu hilang berkat ikhlas niat sucimu. Itu yang kedua. Yaitu kita niatkan agar kejahilan kita dihilangkan berkat ikhlas menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Jadi yang tadi, yang pertama nak cari redha Allah. Yang kedua nak hilangkan kejahilan bagi diri kita. Macam mana nak hilangkan perkara tersebut? Dengan berkatnya ikhlas. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi jahil ni benda yang berat, tuan-tuan. Jahil satu-satunya perkara yang tak akan terbakar dalam neraka. Betul? Banyak benda terbakar dalam neraka, dosa terbakar, jahil tak? Ada seorang lelaki keluar yang terakhir daripada neraka. Seorang lelaki yang terakhir keluar, kata Nabi, "Aku kenal orang yang terakhir keluar daripada neraka," kata Rasulullah. Dan moga-moga tu bukan orang kita. Amin. Bukan kita lah, bukan orang kita. Ya, kita tu bukan dia orang tu. Amin. Tak pun amin juga kan. Baik, amin. Amin dah tak ni. Jadi tuan-tuan, diceritakan lelaki ini dalam Syama'il, disebut dalam Syama'il. Lelaki ini keluar daripada neraka dalam keadaan merangkak keluar. Bila dia keluar ni, dia paling terakhir sekali. Maksudnya tak ada orang lain. Last. Yang ada dalam tu semua orang bukan ni lah, bukan Islam je. Yang tidak mengucap syahadah. Ini yang mengucap syahadah ni ada iman misqala zarratin, walaupun sebesar zarrah. Ada juga lelaki dia keluar. Bila keluar, malaikat pun jemput dia masuk dalam syurga. Bila dia masuk, dia tengok semua orang ada syurga, ada rumah siap dah. Ya, semua orang ada rumah. Saya seorang yang tak ada ni. Ni nak buat jahil ni. Kalau kita mengaji di dunia lu, masuk dalam syurga, ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala uzunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Kita tak boleh tergambar macam mana syurga Allah Taala. Dan syurga ni dengan niat dalam kepala otak kita aja mai terus apa yang kita niatkan. Betul tidak? Itu yang kita mengaji. Dia ni maksudnya kelas tauhid pun tak nak mai. Dia tak nak mai langsung, tak pernah dengar. Dia kerja dia pergi Tesco, IKEA, Design Village kan. Kok tu dia dulu. Dia kerja tu aja, dia pergi kok tu. Dia tak pernah pergi surau, masjid, jumpa tok guru duk mengajar, tak ada. Tak mau. Dia jahil, kira bukan murakab, dia tak tahu nak kata apa tu ni. Jadi dia pun bila tengok syurga, semua orang ada rumah, aku seorang tak ada ni. Keluar balik. Mana ada orang nak keluar pada syurga? Dia keluar balik, dia pun kata, "Ya Rabbi, wahai Allah, wahai Tuhanku." Semua orang ada rumah, saya seorang yang tak ada. Maka Allah Ta'ala kata, "Tamanna." Baik, kamu niatkan apa yang kamu inginkan di dunia dulu. Rumah mana yang kamu nak di dunia dulu. Inginkan, niatkan. Maka dia pun berniat. Maka Allah Ta'ala kata, "Saya bagi kepada kamu apa yang kamu niatkan,
dan asyru adha'afid dunia, 10 kali ganda dunia. 10 kali ganda dunia tuan-tuan, bukan 10 relung. 10 kali ganda dunia. Kita dapat 10 relung peri pun bergulin kan. 10 relung tu kalau kata dapat contoh merebuk ni kita punya. Contoh merebuk kita punya. Tanah merebuk ni tak ada seinci melainkan kita punya, geran nama kita. Siapa nak duduk sini kena pergi beli dengan kita. Macam mana orang tu tuan-tuan? Agak-agak. Bukan kaya gila ya. Tambah belakang lagi. Tu cukup lah. Tuan-tuan tambah ni je lah. Tak maulah sebut dalam ni. Kaya sungguh. Habis. Ni Allah Ta'ala kata bagi 10 kali ganda dunia. Dunia tu kau tengok besar mana. Hak tanah sekangkang kera tu, kera pun tension sebab apa dia kena guna sebagai misal. Dia tak nak duk berebut pun dia kata, tapi guna nama dia juga sekangkang kera. Tu pun berebut adik-beradik. Berkeli tak ada dah. Tidak. Ni Allah Ta'ala kata 10 kali ganda dunia aku bagi dengan hak niat-niat sekali aku bagi. Apa kata lelaki ni? Dia kata tasqaru bi wa anta malik. Dia kata tentang hang Tuhan hang main dengan aku, dia kata no. Tentang hang Tuhan hang pemain aku, dia kata. Maka ni kata Nabi SAW dalam hadis yang disebut wadahikan Nabi SAW hatta badat nawajizuh. Nabi tergelak sampai nampak gigi geraham. Kerana kagum ataupun Nabi rasa pelik dengan sikap orang ni sampai macam tu sekali. Dia boleh kata dekat Allah Ta'ala tasqaru bi wa anta malik, tentang kamu Tuhan, kamu pemain aku, dia kata. Masuk syurga, no? Masuk syurga Allah Ta'ala. Kenapa dia keluar balik tuan-tuan? Kerana masa dia masuk dia tak tahu. Dia jahil bahawa syurga ni tempat didapatkan semua nikmat. Dia keluar balik untuk dihilangkan jahil dia. Maka dia minta kepada Allah, Allah Ta'ala bagi kepada dia masa baru tu dia tahu. Dan dia masuk dalam keadaan ada ilmu pada waktu tersebut. Ini bukti kata jahil tidak terbakar dalam neraka. Faham? Maksud dia keluar tu tak tahu tu tak terbakar. Duk jahil tu. Ada satu lagi cara baca hadis ni. Saya lebih suka baca cara yang kedua. Cara pertama tu beda orang nak gelak. Cara kedua ni yang saya suka baca. Kalau kita nak baca. Kalau tuan-tuan nak baca ke orang, baca cara yang kedua. Cara dia macam mana? Bila dia keluar, dia kata macam tu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, aku bagi kepada kamu apa yang kamu niat. Dan 10 kali ganda dunia. Kemudian dia jawab, atasqaru bi wa anta malik. Itu cara baca yang kedua. Cara baca yang pertama tadi, atasqaru bi wa anta malik. Kan ada dah beza. Kamu main-main dengan aku tentang kamu Tuhan. Itu satu cara baca. Cara yang kedua, atasqaru bi wa anta malik. Ya Allah, kamu Tuhan ya Allah. Kamu berhak untuk hina aku kerana aku ni orang yang jahil ya Allah. Kalau baca yang kedua ni, maka ini bacaan sufi. Para ulama sufi membaca dengan bacaan kedua. Maknanya hamba ini keluar dalam keadaan mengaku i'tiraf bahawa dia jahil dan kemudian dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam syurga dalam keadaan alim. Kerana ahli syurga semuanya alim. Kalau kita masuk syurga, kita ni alim. Dialimkan oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah. Moga kita semua ahli syurga. Amin ya rabbal alamin.